Oke, baik. Selamat petang pelajar. Jadi, pada hari ini cikgu akan mengajar tentang peribahasa. Sebelum cikgu memulakan kelas, cikgu nak tanya, ada yang tahu tak apakah itu peribahasa? Kiasan. Oke, yang lain? Baik. Memandangkan kamu semua diam, cikgu akan menganggap kamu semua belum tahu apakah itu peribahasa. Jadi, cikgu akan menjelaskannya pada hari ini. Peribahasa digunakan untuk menyampaikan nasihat, pengajaran, sindiran, begitu juga menggambarkan sesuatu keadaan. Peribahasa juga boleh digunakan untuk pengalaman hidup secara kiasan, seperti yang Alicia cakap tadi. Seterusnya, cikgu akan menerangkan ciri-ciri peribahasa, iaitu ada 4. Yang pertama, mengandungi maksud tersirat. Yang kedua, menggunakan bahasa yang ringkas dan padat. Yang ketiga pula, peribahasa mempunyai unsur nasihat atau pengajaran. Dan yang terakhir, peribahasa biasanya digunakan dalam komunikasi dan penulisan untuk menjadikan bahasa lebih menarik. Jadi, untuk slide yang seterusnya, cikgu akan menerangkan teknik desir dengan menggunakan peribahasa. Untuk DE, iaitu the, definisi. Ia digunakan untuk menyatakan maksud peribahasa. Manakala SI, iaitu situasi, memberikan situasi atau contoh keadaan yang sesuai dengan peribahasa. Dan yang terakhir adalah R, rational, iaitu penjelasan sebab peribahasa sesuai digunakan dalam situasi tersebut. Cikgu ada menyediakan 2 peribahasa untuk dijadikan contoh dan untuk mengukuhkan lagi kefahaman kamu dengan menggunakan teknik desir. Jadi, contoh yang pertama, bagai aur dengan tebing. Untuk definisi, peribahasa ini ialah hidup saling membantu dan bekerja sama antara satu sama lain. Contoh situasi yang sesuai untuk peribahasa ini adalah sekumpulan pelajar bekerja sama membersihkan kelas dan menyiapkan projek sekolah bersama-sama. Manakala untuk rasionalnya adalah peribahasa ini sesuai kerana para pelajar menunjukkan sikap bekerja sama dan saling membantu untuk mencapai kejayaan. Dan untuk peribahasa yang kedua pula, seperti kata di bawah tempurung. Definisi untuk peribahasa ini, seseorang yang cetek pengetahuan dan tidak mengetahui perkembangan luar. Situasi yang sesuai untuk peribahasa ini adalah Ali tidak mengetahui penggunaan teknologi moden kerana jarang menggunakan internet dan tidak suka membaca. Dan rasionalnya adalah peribahasa ini sesuai kerana Ali kurang pendedahan terhadap dunia luar dan perkembangan semasa. Jadi, penggunaan teknik desir ini sesuai untuk peribahasa dan memudahkan pelajar untuk menghuraikan peribahasa tersebut dengan mengaitkan dengan situasi dan rasional. Okey, baik kelas. Jadi, cikgu ada menyediakan satu aktiviti, iaitu ini adalah aktiviti pertama yang dinamakan sebagai simulasi dialog. Dalam aktiviti ini, cikgu ingin kamu semua menyediakan skrip dialog berkenaan dengan penggunaan ICT dalam pembelajaran. Dan dalam dialog kamu perlu menyelitkan penggunaan peribahasa. Adakah arahan cikgu jelas? Jelas, cikgu. Baik, cikgu akan beri beberapa minit untuk kamu sediakan dialog sebelum kita memulakan sesi simulasi ini.
Okey, baik pelajar. Adakah skrip dialog kamu sudah siap? Sudah. Sudah, cikgu. Okey. Cikgu akan mulakan sesi simulasi dan kamu boleh bercakap tentang penggunaan ICT dalam pembelajaran. Boleh mula sekarang? Kamu semua sudah siap tugasan sejarah? Cikgu suruh hantar melalui Google Classroom petang ni. Saya sudah siap semalam. ICT memang banyak membantu kita mencari maklumat dengan cepat. Betul tuh. Dulu susah hendak cari bahan rujukan. Sekarang semuanya di hujung jari sahaja. Namun, kita kena gunakan internet dengan bijak. Jangan pula asyik bermain permainan video sampai lupa belajar. Ya, itu seperti peribahasa. Ikut hati mati, ikut rasa binasa. Kalau terlalu leka, pelajaran boleh merosot. Selain itu, kita juga boleh belajar secara berkumpulan melalui aplikasi seperti Google Meet dan WhatsApp. Saya setuju. Semasa belajar dalam talian, kita dapat berkongsi nota dan idea dengan mudah. Bak kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Tetapi ada juga murid yang menyebarkan maklumat palsu di media sosial. Sebab itu kita perlu menyemak kesahihan maklumat terlebih dahulu. Jangan jadi seperti katak di bawah tempurung yang mudah percaya tanpa ilmu pengetahuan. Benar, ICT boleh membawa banyak manfaat jika digunakan dengan betul. Kesimpulannya, penggunaan ICT amat penting dalam pendidikan masa kini, tapi kita mestilah menggunakannya secara berhemah. Betul, teknologi membantu kehidupan jika digunakan dengan bijak. Okey, baik. Terima kasih semua. Kamu semua telah menghasilkan simulasi yang sangat baik. Terdapat juga penggunaan peribahasa seperti katak di bawah tempurung, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Begitu juga ikut hati mati, ikut rasa binasa. Kamu semua mampu untuk menghasilkan dialog yang mengandungi peribahasa dengan topik yang cikgu berikan pada hari ini. Seterusnya adalah aktiviti kedua yang dinamakan sebagai kotak misteri. Kamu semua ada nampak kotak yang cikgu pegang? Nampak, Ada. cikgu? Nampak, cikgu? Okey. Kotak ini mengandungi nombor 1 hingga 5. Dalam kotak ini terdapat sehelai kertas yang mengandungi gambar, begitu juga perkataan. Dengan gambar dan perkataan yang kamu dapat, kamu perlu membina satu peribahasa. Adakah arahan cikgu jelas? Jelas. Jelas, cikgu. Baik. Terima kasih. Cikgu akan memanggil pelajar yang pertama untuk memilih nombor. Jadi Alicia, cikgu nak kamu pilih satu nombor pada kotak di sini. Nombor 1, cikgu. Okey Alicia, kerana kamu telah memilih kotak nombor 1, cikgu akan buka kotak ini dan lihat apa gambar dan perkataan yang kamu dapat. Okey, seperti yang kita semua lihat, Alicia mendapat gambar air dan perkataan air. Jadi, cikgu nak kamu bina peribahasa yang mengandungi perkataan air. Boleh, Alicia? Bagai mencurah air ke daun keladi. Okey, betul. Untuk kefahaman kamu, cikgu ingin menanyakan apakah maksud peribahasa yang telah kamu sebut tadi? Peribahasa ini membawa maksud bahawa melakukan perbuatan yang sia-sia.
Okey, baik. Terima kasih Alicia. Jadi untuk pelajar yang seterusnya, cikgu akan memanggil Hurley. Kamu perlu pilih kotak yang ada di sini. Nombor berapa yang kamu mau? Saya mau kotak warna 3. Cikgu akan tolong kamu buka kotak ini dan kita akan lihat gambar dan perkataan apakah yang kamu dapat. Baik, cikgu. Seperti yang kita lihat, Hurley mendapat gambar rumput dan perkataan rumput. Jadi, dengan perkataan dan gambar ini, cikgu nak kamu bina satu peribahasa sekaligus menyatakan apakah maksud peribahasa yang kamu sebut. Embun. Silakan Hurley. Okey, cikgu. Embun di hujung rumput maksudnya sesuatu yang tidak kekal atau kasih sayang yang tidak berkekalan. Okey, bagus. Terima kasih Hurley. Untuk pelajar yang ketiga, cikgu akan panggil Mendok. Mendok, cikgu nak kamu pilih nombor berapa yang kamu nak. Saya pilih nombor 2, cikgu. Nombor 2, okey, warna merah, kotak warna merah. Cikgu akan buka kotak ini dan lihat apakah gambar dan perkataan yang kamu dapat. Baik, seperti yang semua lihat, Menduk mendapat gambar dan perkataan bumi. Dengan perkataan dan gambar ini, cuba kamu bina satu peribahasa dan nyatakan maksud peribahasa tersebut. Saya rasa peribahasa tu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maksudnya kita menghormati adat dan budaya tempat yang kita diami. Betul ke cikgu? Baik, bagus. Betul, Menduk. Terima kasih atas jawapan yang telah kamu berikan. Jadi, seterusnya kita ada 2 pelajar lagi. Untuk Mardiana, kamu nak pilih nomor berapa? Nomor 4, cikgu. Baik, cikgu akan ambil kotak nomor 4. Dan cikgu akan tunjukkan apakah gambar dan perkataan yang kamu dapat. Seperti yang semua lihat, Mardiana mendapat gambar dan perkataan serai. Dengan gambar dan perkataan ini, cikgu nak Mardiana bina satu peribahasa sekaligus menyatakan maksud peribahasa tersebut. Silakan Mardiana. Peribahasa seikat bagai seiri, serumpun bagai serai. Yang bermaksud hidup yang saling bermuafakat dan bersatu padu dalam segala hal. Baik, terima kasih Mardiana. Itu merupakan satu jawapan yang betul. Okey, untuk pelajar terakhir, Rosita, hanya sisa satu kotak bernomor 5. Jadi cikgu akan buka dan tunjukkan gambar dan perkataan yang terdapat dalam kotak ini. Seperti yang kamu semua nampak, Rosita mendapat gambar buloh dan perkataan buloh. Melalui gambar dan perkataan ini, cikgu nak kamu bina satu peribahasa sekaligus menyatakan maksud peribahasa tersebut. Silakan. Baiklah. Peribahasa yang sesuai berdasarkan gambar cikgu pamerkan sebentar tadi ialah meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Peribahasa ini bermaksud mendidik atau mengasuh anak-anak hendaklah bermula sejak mereka masih kecil lagi. Okey, baik. Itu adalah jawapan yang betul dan terima kasih pelajar kerana kamu mampu untuk membina peribahasa dengan menggunakan gambar dan juga satu perkataan. Bukan sahaja itu, kamu juga mampu untuk menyatakan maksud peribahasa yang telah kamu nyatakan tadi. Baik, untuk mengukuhkan lagi kefahaman kamu semua terhadap peribahasa, cikgu ada menyediakan aktiviti terakhir di mana aktiviti ini dinamakan sebagai aktiviti penilaian. Dalam aktiviti ini, cikgu akan memilih beberapa pelajar untuk membaca dialog
yang telah cikgu sediakan dalam slide. Cikgu juga akan memilih beberapa pelajar untuk mengenal pasti peribahasa yang terdapat dalam dialog tersebut. Sekaligus, pelajar perlu memberi peribahasa yang sama maksud ataupun hampir sama maksud dengan peribahasa yang terdapat dalam dialog. Faham? Faham, cikgu. Baik, ini adalah dialog yang telah cikgu sediakan. Untuk dialog yang pertama, iaitu Siti, cikgu akan memilih Alicia untuk membaca dialog tersebut. Alicia, boleh tolong cikgu baca? Boleh, cikgu. Baik, teruskan. Saya berasa kurang selesa apabila bercakap dengan Rohana. Ada perkara yang sebenarnya tidaklah sepenting mana tetapi diceritakan seolah-olah hal itu sangat hebat umpama sekepal menjadi gunung, setitik menjadi laut. Baik, terima kasih Alicia. Dan untuk dialog yang seterusnya adalah Lela. Cikgu akan meminta Hurley untuk membaca dialog tersebut. Entahlah, Siti. Bagi saya, kita tidak perlu menerima bulat-bulat perkara yang dicakapkan. Kita perlu berhati-hati kerana orang yang baik pada lahirnya sahaja seperti pepat di luar, pancung di dalam. Saya rasa eloklah kita buat seperti biasa sahaja supaya dia tidak terasa hati. Yalah Siti, kita tidak tahu niat sebenarnya. Mungkin dia berlurah di balik pendengkian. Dia mungkin mempunyai niat yang tersembunyi di sebalik perkara yang dicakapkannya. Baik, terima kasih pelajar. Jadi, cikgu akan memilih beberapa lagi pelajar untuk menyatakan 3 peribahasa yang terdapat dalam dialog. Baik, Menduk. Cikgu nak tanya kamu, apakah peribahasa yang pertama yang terdapat dalam dialog? Peribahasa yang pertama dari dialog Siti ialah sekepal menjadi gunung, setitik menjadi laut. Baik, terima kasih. Dan untuk peribahasa yang kedua, Cikgu nak Rosita, Cikgu nak kamu nyatakan apakah peribahasa kedua yang terdapat dalam dialog? Peribahasa yang kedua terdapat dalam dialog Lela, iaitu pepat di luar, pancung di dalam. Baik, terima kasih. Dan yang terakhir adalah Mardiana. Cikgu nak kamu sebut peribahasa yang terakhir yang terdapat dalam dialog. Yang terdapat dalam dialog berlurah di balik pendakian. Baik, terima kasih Mardiana. Okey, baik pelajar. Melalui peribahasa yang telah kamu cari tadi, cikgu nak kamu cari peribahasa lain yang mempunyai maksud yang sama atau hampir sama dengan peribahasa tadi. Baik, untuk peribahasa yang pertama iaitu sekepal menjadi gunung, setitik menjadi laut. Cikgu nak satu pelajar sukarela untuk menjawab dan mencari apakah peribahasa lain yang mempunyai maksud yang sama atau hampir sama dengan peribahasa ini. Ada sesiapa nak cuba? Saya, cikgu. Baik Alicia, kamu boleh cuba jawab. Air setitik dilautkan, tanah sekepal digunungkan. Baik Alicia, terima kasih. Jawapan yang sangat baik. Itu merupakan peribahasa lain yang mempunyai maksud yang sama atau hampir sama dengan peribahasa ini. Dan untuk peribahasa yang kedua adalah pepat di luar, pancung di dalam. Ada sesiapa nak cuba untuk memberikan peribahasa lain yang mempunyai maksud yang sama atau hampir sama dengan peribahasa ini? Saya cikgu. Baik, Menduk. Peribahasa yang sama maksud dengan pepat di luar, pancung di dalam ialah peribahasa masak di luar, mentah di dalam.
Baik, itu juga merupakan peribahasa yang sama maksud dan hampir sama maksud dengan pepat di luar, pancung di dalam. Itu adalah jawaban yang betul. Dan untuk peribahasa yang terakhir adalah berlurah di balik pendakian. Ada sesiapa yang nak cuba untuk mencari peribahasa lain yang mempunyai maksud yang sama atau hampir sama dengan peribahasa ini? Saya Cikgu. Baik Rosita, coba jawab. Saya rasa peribahasa yang sama maksud dengan berluruh di balik pendakian ialah ada hudang di sebalik batu, Cikgu. Okey, terima kasih. Cikgu rasa peribahasa kamu juga itu sama maksud dengan peribahasa yang telah cikgu nyatakan. Itu juga dikira betul. Okey, baik pelajar. Jadi kamu semua mampu untuk menyenaraikan beberapa peribahasa yang mempunyai maksud yang sama atau hampir sama. Baik, sebelum cikgu menamatkan pembelajaran pada hari ini, cikgu ingin merumuskan bahawa hari ini kita belajar tentang peribahasa. Cikgu menyatakan maksud, begitu juga cikgu menjelaskan ciri-ciri peribahasa ini kepada pelajar. Cikgu juga mendedahkan penggunaan teknik desir yang boleh dikaitkan dengan peribahasa, iaitu kamu memberi definisi, mengaitkan dengan situasi, begitu juga dengan rasional. Dengan teknik desir ini, kamu mudah untuk menghurai peribahasa dalam ayat. Cikgu juga menjalankan 3 aktiviti bersama pelajar, iaitu kamu semua, untuk menilai kefahaman kamu terhadap peribahasa. Kamu semua juga menunjukkan penglibatan yang aktif dan cemerlang kerana kamu semua mampu untuk menjawab dan menjalankan aktiviti yang cikgu sediakan hari ini. Terima kasih untuk kehadiran pada hari ini, maka tamatlah sudah kelas kita. Terima kasih pelajar. Terima kasih Cikgu. Sama-sama. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih Cikgu. Bye-bye. Cikgu.